Okey Haji? Ya, saya. Ada lagi? Dah tepat pukul 1 pagi. Ui, Ini soalan terakhir. Soalan Terakhir? Ya, soalan terakhir. Ada 2 soalan. Terakhir tapi ada 2 soalan. Dalam satu yang terakhir ni. Yang pertama, tomahan masyarakat. Yes. Okey, tentang kes Yusof Router. Okey. Tindakan pihak PDRM begitu cepat dan pantas memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Bukit Aman, dan apa yang saya baca hampir 1 jam setengah mengambil keterangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi dalam kes video semburit pula yang mengaitkan Datuk Seri Azmin Ali, Ya. dan watak penting di dalam video tersebut telah membuat pengakuan secara terbuka. Baik. Kenapa pihak PDRM tidak memanggil? Satu soalan yang berbentuk perundangan. Soalan kedua daripada yang terakhir itu kita tunggu tepi sekejap. Okey. Tapi soalannya perundangan. Jadi jawapan saya ni akan berunsur perundangan. Saya cuba mudahkan dalam bahasa biasa. Kalau Okey. boleh, ya. Baik. Ada perbezaan perundangan ketara di dalam aduan Yusof Router dan video semburit. Apa perbezaannya? Kita ambil dulu berhubung dengan aduan Yusof Router. Aduan Yusof Router ni, sebelum polis panggil dia, ataupun sebelum polis panggil dia untuk memberi kenyataan pada 9 hari bulan 12 hari Isnin lalu, sudah tertular satu surat akuan 19 November yang mengandungi apa yang Yusof Router mengatakan telah berlaku. Surat akuan dari segi perundangan mempunyai nilai yang terlampau tinggi. Kalau seseorang berbohong dalam surat akuan tersebut, maka dia boleh dikenakan tindakan jenayah, memberi keterangan palsu di dalam surat akuan. Okey. So apabila Yusof Router membuat laporan polis pada 7 hari bulan 12 hari Sabtu yang lalu, maka laporan polis bila dibuat dan dibuat oleh Yusof Router sendiri, maka dari segi perundangan akan ada langkah seterusnya, iaitu perlu pihak polis mengambil kenyataan. Nampak tak? Jadi pihak polis memanggil dia memberi kenyataan pada hari Isnin 9 hari bulan. Selepas selesai kenyataan beliau, maka perlulah mengambil kenyataan daripada pihak yang satu lagi. Ya? Dan maka mereka telah memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga beberapa saksi lain. Setakat pada hari ini, iaitu jam 1 pagi hari Isnin 16 hari bulan, kita tak pasti lagi sama ada setelah selesai siasatan ataupun tidak. Pihak polis akan maklumkan. Tapi pokoknya orang mengatakan cukup cepat. Ya? 7 hari bulan buat laporan, 9 bulan dipanggil statement, dan terus sampai 14 hari bulan, sekarang dah 16, mungkin selesai dalam minggu depan ataupun tidak, itu terserah pada mereka. Tapi cukup cepat. Sebabnya ada laporan polis dibuat oleh Yusof Router. Dan ada juga surat akuan bersumpah. Jika dia menipu, dia pun boleh dikenakan tindakan. Jadi siasatan yang dibuat bukan saja berhubung dengan aduan Yusof Router, adalah berhubung dengan palsu atau tidak Akuan bersumpah. akuan bersumpah. Kes video semburit pula, video tertular. Video tertular. Okey. Dan video ini adalah subjek perkara yang perlu disiasat. Jadi kesahihan video tersebut dan kepastian identiti itu perlu disahkan dulu. Barulah kita boleh panggil orang-orang berkenaan. Katalah video tersebut melibatkan wajah Tuan Fadli dan wajah saya dalam temu ramah ini. Tapi sebelum dipanggil saya ataupun Tuan Fadli, sebab saya tak buat laporan lagi, saya tak buat surat akuan pun mengatakan saya dalam video tersebut. Tuan Fadli pun tak buat surat akuan. Tuan Fadli seolah-olah seakan-akan membuat satu lagi rakaman selepas itu, mengatakan sayalah yang menemu ramah Encik Hanif pada sekian-sekian hari bulan. Itu pun bukan surat akuan, bukan laporan polis, adalah satu lagi video yang juga perlu disahkan kesahihannya, perlu disahkan
identitinya. Oh, maka itu beza. Jadi memang beza dari segi perundangan. Sebab dalam undang-undang video tak boleh terus masuk jadi bukti. Nak guna video boleh, tapi kena sahkan video tu tulen. Tidak dicemari dengan salah ubah mana-mana bahagian, editing. Tak dicemari dengan ketidakjelasan visual ataupun audio. Dan perlu dikenal pasti siapakah dia, identiti dalam tersebut. Dan identiti ni orang di luar lagi pula selalu salah faham. Nampak sangat tu muka ni Katri, takkan nak siasat lagi. Salah dangkal tu dari segi perundangan. Sebab apa yang kita nampak dalam gambar dan juga dalam video adalah dipanggil dari segi saintifiknya dua dimensi. Apa yang kita wujud dari segi hidupan biasa ni sekarang ni, ke depan ni, tiga dimensi. Dua dimensi nak dicamkan dengan tiga dimensi, ada prinsip-prinsip pengecaman perundangan yang perlu dipatuhi untuk mengesahkan, walaupun nampak seolah-olah ianya adalah Fadli, Hanif Katri, tapi kena sahkan sebab di mahkamah nanti kita kena sahkan. Sebab pengecaman dua dimensi mungkin boleh ada pelanduk dua serupa, tiga serupa, dikatakan juga dalam pengataan bahasa biasa ada pelanduk 7 serupa di dunia ni. Please, I'm not going to go into that. Saya lebih pentingkan perundangan. Sebab di mahkamah kena pasti. Jadi yang pertama di sini adalah dalam video semburit, kepastian identiti itu kena sah. Memang video telah dinyatakan sebagai video yang sah. Dinyatakan adalah satu gambar ataupun recording yang sah. Tidak dicemari dengan salah ubah dan sebagainya. Itu video. Tapi pengecaman, once kita dapat laporan sah yang berani mengesahkan siapakah dia identiti tersebut, maka wajib pihak polis panggil. Serta-merta. Jadi di sini bezanya antara laporan kes Yusuf Router dan juga video semburit. Betul, dan ini perbezaan ini hendak tak hendak, sama ada rakyat suka tak suka, adalah perbezaan penting dari segi perundangan. Dengan perundangan ni jangan berkompromi ya. Sebab awak nak bawa sesuatu ke mahkamah, kena kuat, kena pegang, kena yakin dan kena dapat digunakan dengan sah. Bukan disebabkan pressure, tohmahan-tohmahan orang di luar, cakap-cakap bahasa rakyat, kita nak bawa terus ke mahkamah. Kalah maksudnya. Nak bawa siapa? Belum sah lagi. Dia ni Azmin ataupun tidak, ataupun Haziq ataupun tidak. Walaupun Haziq mengatakan di dalam satu lagi video, dia orang dia. Ada tak Haziq keluarkan surat sumpah? Macam mana Yusuf Router keluarkan surat sumpah? Saya tak tahu. Kalau ada, bagi tahu. Laporan polis oleh Haziq sendiri mengatakan dia lah orang di situ. Itu cerita lain. Jadi tolong faham perbezaan. Sebab ini isu perundangan. Kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, selalulah. Jangan ingat ya, peguam ni pergi mahkamah bercakap saja. Peguam nak pergi mahkamah, dokumen setebal buku J.K. Rowling, Harry Potter. Dia tulis satu buku, dia buat berjuta. Peguam tulis satu buku dalam masa seminggu, tak ada pembayaran. Tapi itu orang tak pandang. Orang ingat pergi mahkamah cakap buang ayat-ayat liok. Itulah tanggapan salah. Nak sediakan apa yang kita nak kena bercakap, kena ada benda-benda dokumen ni. Kena ada bukti-bukti disusun atur. Kena ada dokumen-dokumen di plead. Plead tu apa dia tu semua, nak cerita 2-3 jam lagi. Nak kena ada prosedur-prosedur, permohonan-permohonan, ikut prosedur yang betul kena dibuat. Bukan sekadar cakap air buih macam duduk, air liok macam duduk kat kedai kopi. Ya, tolonglah faham. Tolonglah bagi kehormatan sedikit kepada sistem perundangan. Beza ketara. Tanyalah mana-mana peguam lain. Kalau ada peguam yang sanggup mengatakan tiada perbezaan, iaitu ada kelewatan dalam memulakan siasatan, maka saya berani cabar dia. Main kita berdebat di sini dari segi perundangan. Okey Haji, penjelasan yang cukup. Saya yakin inilah rakyat Malaysia tunggu perbezaan kenapa di sini cepat, kenapa di sini lewat. Tuan Haji telah memberi penjelasan secara terperinci dari sudut perundangan. Soalan penutup. Okey, soalan penutup Tuan Haji adalah peguam negara. Kenapa? Soalan peguam negara ini dilihat Tuan Haji sering menegur dan mengkritik peguam negara
Tommy Thomas dalam beberapa isu. Baik. Jadi rakyat Marahain ingin tahu dan juga tertanya-tanya, kan? Kenapa kritikan dan teguran tersebut, kan, sering kali ditujukan kepada peguam negara? I see. Ini soalan yang paling mudah nak jawab. Sungguh saya cakap. Ini soalan kelima kot, tapi soalan yang paling mudah. Sebab apa? Balik kepada apa yang saya cakap di awal. Kalau kita nak satu negara yang maju, kita kena ada satu golongan masyarakat yang berani tegur. Dan teguran tu mestilah membina. Jangan teguran dari sudut personality saja. Bukan teguran untuk kepentingan peribadi, ya. Dan setiap bidang perlu ada orang menegurnya. Jadi kalau bidang guaman, maka tegurlah benda-benda pihak peguam nak tegur benda-benda guaman ataupun rule of law. Kalau bidang ekonomi dan keuangan, maka yang dikatakan kononnya pakar-pakar ekonomi dan keuangan berhak menegur. Bidang sosiologi dan sebagainya. Even bidang agama, kalau ada isu-isu keagamaan, saya harap maka orang-orang agama berani memberi teguran dari segi hukum syarak dan sebagainya. So, teguran mesti datang daripada bidangnya. Dan itulah melambangkan satu negara ataupun kerajaan yang maju. Jika dia berhak, minta maaf, jika dia berani nak terima teguran. Dan bila terima teguran, tak semestinya ikut sebiji-sebiji. Ambil yang betul dan betulkan yang salah dan sebagainya. Dan di sini, Tommy Thomas sebagai peguam negara, dia menerajui kerusi apa? Dia menerajui kerusi peguam negara di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Peguam negara itu jawatan apa? Peguam negara itu adalah mempunyai dua tugas. Sebagai penasihat perundangan kepada kerajaan Malaysia dan juga sebagai ketua pendakwa raya dalam kes-kes jenayah. Dua-dua itu di bawah payung apa? Adakah payung ekonomi? Adakah payung keuangan? Payung sosiologi? Payung agama? Atau payung perundangan? Perundangan. Jadi kalau saya nak tegur, logiknya lah semestinya lah pergi ke arah peguam negara. Sebab saya bidang guaman. Kalau ada benda yang saya percaya tidak betul atau tidak lengkap dan perlu memberi satu cadangan atau teguran konstruktif, maka logiknya mestilah ke arah bidang guaman ataupun kehakiman. And this is where peguam negara berada. Pada tanggal 4 Jun 2018. Apakah relevannya tarikh tersebut? Tarikh tersebut adalah tarikh pertama peguam negara Tommy Thomas memberi maiden speech, ucap pertama dia selepas dia dilantik sebagai peguam negara. Antara lain dalam ucapan dia mengatakan, saya berbesar hati untuk menerima teguran-teguran konstruktif. Dia yang cakap. Dia menerima, dia membuka dirinya untuk menerima cadangan-cadangan ataupun kritikan-kritikan yang konstruktif. Jadi menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang peguam. Kalau saya rasa ada benda yang tak betul, saya tegur. Sebab dia sendiri volunteer nak terima. 4 Jun 2018. Kalau tak percaya, pergi balik, cek dalam video sama ada Malaysia Kini ataupun Star TV yang menggambarkan ataupun menayangkan ucap pertama dia tersebut. Begitu juga, dari masa ke semasa saya dapati, ada beberapa tindakan dan kenyataan yang dibuat oleh peguam negara Tommy Thomas yang bagi saya tidak begitu tepat. Jadi kalau saya tak beri teguran untuk membetulkan benda tersebut, maka rakyat tidak akan tahu. Melainkanlah kalau ada peguam lain yang berani nak tegur. Tapi kalau semua tak tegur, maka rakyat ingat benda tu betul, sedangkan benda tu tak betul. Daripada isu untuk membawa 6 orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya yang telah bersara untuk diadili di bawah tribunal yang dibuat oleh Tommy Thomas, saya berpendapat itu tidak mematuhi Perlembagaan Persekutuan. Sebab dalam pendapat saya, Perlembagaan Persekutuan cuma membenarkan mana-mana pesuruhjaya ataupun ahli Suruhanjaya yang belum bersara sahaja untuk dibawa di bawah tribunal. Sedangkan 6 tu sudah pun bersara sebelum ditubuhkan tribunal. Bila saya tegur, akhirnya Mahkamah Tribunal sendiri yang 5 orang ahli tribunal, bekas-bekas hakim yang dilantik, diwatikahkan oleh ke bawah duli yang di-Pertuan Agong sebagai ahli tribunal telah setuju dengan saya, bukan dengan Tommy Thomas. 3 lawan 2. Mereka setuju, mereka tidak mempunyai bidang kuasa untuk menjalankan siasatan di bawah tribunal tersebut sebab ke-6 tu tersebut telah bersara.
Okey. Begitu juga dalam beberapa perkara lain. Saya perlu tegur. Kita tidak boleh terima seseorang yang dilantik sebagai memegang satu jawatan, walaupun dilantik oleh kerajaan Pakatan Harapan sekalipun, semestinya betul 100%. Sama ada kekilafan beliau tu adalah kekilafan tidak sengaja ataupun kekilafan kerana kecetekan pahaman perundangan dia, whatever it is, menjadi tanggungjawab saya. Sebab kalau saya tidak melakukan perkara tersebut, maka saya tidak melaksanakan tanggungjawab saya sebagai seorang pejuang yang jujur dan ikhlas. Dan saya tidak akan berhenti. Begitu juga dalam kes Adib contohnya. Kes Adib bukan dikendalikan oleh saya. Kes Adib ataupun inquest Adib tentang punca kematian Adib telah dikendalikan oleh beberapa peguam lain. Tapi apabila Peguam Negara Tommy Thomas mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan pelantikan dan pemberhentian pelantikan daripada menjadi peguam kepada Jabatan Bomba dan Kementerian Perumahan, maka pada masa itu ada ayat yang digunakan dalam kenyataan beliau yang berunsur menghina mahkamah. Dan peguam-peguam keluarga Adib telah datang berjumpa saya, sama ada saya boleh menolong mereka untuk menerajui angkatan permohonan tersebut. Atas dasar kedaulatan undang-undang, tanpa gundah ganjara, saya perlu mengambil kes tersebut demi kepentingan rakyat. Nah, oleh itulah tindakan penghinaan mahkamah terhadap Tommy Thomas yang masih berjalan telah diterajui oleh saya. Ya. Jadi setiap perkara yang melibatkan perundangan, nak tak nak itu bidang saya, dan nak tak nak itu adalah di bawah skop tanggungjawab Peguam Negara Tommy Thomas. Jadi saya tak boleh nak help it, saya tak boleh nak elakkan diri. Kalau mereka ataupun keputusan beliau atau tindakan beliau perlu diberi komen, kritikan, saya akan. Esok kalau ada apa-apa kenyataan beliau yang tidak tepat, saya perlu wajar memberi komen. Walaupun kalau beliau mengambilnya sebagai suatu kritikan peribadi, itu salah dia. Sebab dalam kritikan-kritikan saya terhadap pejabat Peguam Negara, secara jujur dan ikhlas kalau dibaca adalah kritikan terhadap kerusi Peguam Negara. Bukan terhadap Encik atau Tuan atau Tan Sri Tommy Thomas secara peribadi. Okey, dia ni adalah tentang kerusi tersebut. Bagi saya individu tak penting. Saya lagi tak penting. Yang penting adalah peranan kita, jawatan tersebut, kedaulatan undang-undang. Jadi disitulah dia, kalau ramai orang tertanya-tanya kenapa Tommy Thomas, sebab itu bidang saya dan prinsip kedaulatan undang-undang perlukan saya dan mana-mana orang lain beranikan diri untuk memberi kritikan yang membina. Dan Tommy Thomas sendiri pada 4 Jun 2018 telah kononnya berbesar hati menerima kritikan. Saya cuma melaksanakan permintaan dia. Okey. Terima kasih Tuan Haji kerana memberi penjelasan, kupasan yang cukup terbaik, yang saya yakin ramai rakyat Malaysia di luar sana tidak mendapat penjelasan terperinci sebegini. Dan saya amat yakin dengan penjelasan dan kupasan secara mendalam daripada Tuan Haji Hanif Khatri, maka mereka akan memahami apa sebenar perbezaan ataupun benda-benda, banyak perkara yang terungkai dengan penjelasan Tuan Haji Hanif. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Akhir sekali saya cuma nak sentuh yang mana yang tepat dan betul semestinya lah kata Allah SWT, yang mana yang kilaf dan bincang atas kelemahan diri saya sendiri. Wallahu alam, tanpa gundah ganjal.